TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua calon SPM yang sedang menonton di rumah sekarang. Apa khabar? Seperti biasa, anda bersama saya Syamira Nazir dalam Sukses SPM 2022. Di mana pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran lukisan kejuruteraan untuk murid-murid tingkatan 4 dengan tajuknya Rajah Sama Luas dan Ketenjenan. Tapi agak-agak siapa guru berpengalaman yang ada pengalaman hampir 30 tahun ini yang akan bersama dengan kita? Jadi ayo kita saksikan terlebih dahulu profil beliau. Baik, dan itulah guru yang akan bersama dengan kita hari ini, Cikgu Jamhuri Muhammad Jamil. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Cikgu? Sehat, Cikgu? Alhamdulillah, sehat. Bila sampai ke sini, Alhamdulillah lah, sehat lah tu. Wah, Alhamdulillah. Macam Semangat Cikgu tu yang kita nak hari ini supaya murid-murid di rumah pun dapat gunakan juga semangat itu. Saya tumpang semangat pelajar je ni sebenarnya. Kalau ikut saya dah tak semangat dah. Baiklah, Cikgu, sebelum kita teruskan sesi kelas kita pada hari ini, tak lupa juga turut serta di studio kita ada Cikgu Jurubahasa Isyarat Nur Farazila Abdul Rahim dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam Selangor. Terima kasih Cikgu Farazila atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah, tak lupa juga turut serta di studio kita ada kawan-kawan baru saya di dalam talian. Di manakah mereka? Murid-murid dari Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar Negeri Sembilan. Assalamualaikum. Hai semua. Wah, cerinya masing-masing dengan lengkap uniform sekolah mereka. Semuanya kumbang. Saya bunga di sini. Okey, boleh cikgu perkenalkan mereka? Okey, ini pelajar-pelajar daripada Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Okey, yang pertamanya Nur Syafi. Angkat tangan sikit Syafi. Tu Nur Syafi. Okey, Adam. Mana Adam? Okey, Adam. Seterusnya Nabil Is. Okey, mana Nabil Is? Nabil Is. Okey, Nabil Is. Dan yang last sekali itu Raihan. Raihan. Hai Raihan. Okey. Baiklah, salam perkenalan buat semua kawan-kawan saya. Nampaknya cikgu, mereka pun tak sabar dan teruja nak tahu teknik untuk menjawab bagi mata pelajaran lukisan kejuruteraan ini. Jadi silakan cikgu untuk sesi kelas kita. Ya, terima kasih Mirah. Kita akan mulakan kita punya subjek lukisan hari ini untuk teknik menjawab. Saya akan lebih kepada teknik menjawab. Okey, profil saya lebih kurang dia tengok. Okey, untuk tajuk hari ini sebenarnya yang kita buat ni adalah tajuk geometri. Okey, itu tajuk besar dia, tajuk geometri. Jadi dalam geometri ni ada banyak tajuk. Yang kita akan fokuskan pada hari ini adalah membina pengetahuan dan kemahiran murid untuk apa? Yang pertamanya untuk membina rajah sama luas. Okey, macam mana nanti kita akan tengok macam mana rajah sama luas itu akan bertukar bentuk. Dan yang keduanya membina bulatan. Okey. Yang ketiganya kita nak fokuskan bagaimana nak membina elips dan parabola mengikut kaedah yang betul. Ini kan ada yang main entam kromo je kan. Jadi kita akan tengok menggunakan kaedah yang betul dan seterusnya dapat menguasai konsep ketenjenan. Jadi tangen ni adalah salah satu tajuk yang bawa markah agak besar juga dalam peperiksaan SPM nanti. Okey, so kita teruskan untuk rajah sama luas. Okey, rajah sama luas. Secara asasnya untuk rajah sama luas ini, inilah dia basic dia. Kalau kita nak bayangkan, pelajar-pelajar semua nak bayangkan, asas dia akan berbalik kepada segitiga. Jadi, segitiga dalam segitiga apa yang ada? Segitiga dia ada puncak, ada tapak. Mana puncak dia? Okey, puncak dia ni C. C ni adalah puncak dia. So A dengan B ni ini akan jadi sebagai tapak. Jadi
dalam nak bina segi empat tepat ni, apa yang kita buat? Kita ambil puncak dia, kita nak ambil ketinggian dia. So, ketinggian dia kita ambil daripada puncak pergi ke garisan tapak. Sudut, mesti sudut 90 darjah. Selepas tu, bila dah dapat ketinggian dia, kita akan bahagikan ketinggian tadi kepada dua bahagian. Untuk apa dua bahagian? Untuk kita dapatkan ketinggian bagi segi empat tepat yang kita kehendaki. Jadi yang tu dah dapat dia punya ketinggian dia. Jadi teruslah kita boleh naikkan setakat mana dia punya tinggi bagi segi empat tepat. Ini asas yang pelajar perlu tahu. So dipanjangkan ketinggian daripada bentuk segitiga tadi. Inilah dia bentuk segi empat. Apa kita nak buat pula? Kita kena hitamkan dia. Okey, kena hitamkan dia. Kalau tak hitam, nanti markah dalam pesan akan ditolak. Yang merah-merah ni semua dipanggil sebagai garisan pembinaan. Garisan pembinaan sahaja. Okey, untuk ini daripada segitiga kepada segi empat tepat. Seterusnya kita tengok pula. Daripada dia ini nak bina satu segi empat sama. Yang mana sama luas dengan segi empat tepat. Tadi segitiga kepada segi empat tepat. Dia ada banyak nama segi empat ni. Yang ini daripada segi empat tepat kepada segi empat sama. Okey, macam mana kaedah dia? Dia tak boleh, dia dah lain daripada kaedah tadi. Okey, pelajar kena ingat kaedah dia. Bagaimana kaedah dia? Okey, pertamanya kita ambil dulu dia punya tinggi dia. Tinggi daripada mana? Sama ada kamu nak ambil daripada AD itu tinggi ataupun BC boleh. Apa nak buat? Kita buat suku bulatan. Okey, sukuan bulatan. Panjangkan B. Lepas tu ambil jarak BC, kita buat sukuan bulatan. Selepas tu ada P itu sebagai kita tandakan. Tandakan ataupun kita labelkan dia P itu. Untuk apa? Kita nak bahagikan PA kepada dua bahagian. Okey, yang tu untuk apa? Kita nak buat semi circle ataupun separuh bulatan. Okey, apa gunanya separuh bulatan tu? Separuh bulatan itulah yang akan menentukan kita punya ketinggian segi empat sama. Mana dia? Kita naikkan BC supaya dia bersilang dengan garisan separuh bulatan. Lepas tu kita buat lagi, nak buat lagi segi sukuan bulatan. Boleh, ataupun kalau tak nak pun tanda je Q tu pun boleh. Jadi bila dah dapat ni, ini semua masih lagi garisan binaan. Ada markah? Ada markah. Tapi markahnya tak komplit lagi. Nak komplit mesti kita hitamkan dia. Okey, ini dihitamlah. Barulah kita akan dapat markah penuh untuk segi empat sama. Kalau tak, markah hanya diberi setakat garisan pembinaan. Jadi sebenarnya, kalau ikutlah katakanlah contohlah markah dia 5. Okey. Untuk garisan objek, ini dipanggil garisan objek lah. Tak banyak mana. Mungkin bagi setengah, 2 markah saja untuk garisan objek. Jadi 3 markah lagi datang dari mana? 3 markah lagi adalah daripada pembinaan. Jadi pembinaan pelajar kena tunjukkan. Okey, kena tunjukkan. Jangan sampai nanti pemeriksa tak tahu dari mana poin ini datang. Jadi kenalah tunjukkan dengan jelas. Jangan gunakan pensel tu, janganlah kedekut sangat dapat pensel tu. Bagi nampak. Dia adalah beza di antara garisan binaan dan juga garisan objek. Okey. Itu 2 kaedah tadi. Dan ini contoh soalan. Okey. Contoh soalan. Macam mana nak menyelesaikan? Ini biasanya kalau dalam soalan SPM yang baru ni, KSSM, dia akan minta lukis semula rajah ni. Ini adalah bentuk apa ni? Pelajar boleh tanya pelajar ke? Boleh. Boleh. Bentuk apa ni? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Ada yang nak cuba jawab? Okey, Raihan.
Silakan Raihan. Bentuk pentagon. Bentuk Pentagon. pentagon. Penta maksudnya segi 5. Jadi apa kita nak buat bila ada bentuk pentagon? Jadi yang inilah tadi konsep dia dalam kepala mesti kita setkan. Benda ni akan jadi segitiga. Macam mana kita nak jadikan segitiga? Okey, kita tentukan dulu mana puncak dia. Yang ini nampak sangatlah kalau puncak tu, kalau gunung ke bukit ke, puncak tu tempat yang paling tinggi lah. So yang ini paling tinggi tu adalah D. So selarikan D, A. Okey, A itu dipanjangkan dulu, garisan tapak dia. D, A, selarikan pada E. Okey, ni selarikan pada E. So kita akan dapat satu sisi baru. Ini sisi baru dia ni. Kemudian kita buat pula sebelah pula sama juga. D, DB. Panjangkan dulu B. Kita ambil daripada DB, selarikan pada titik C. Barulah kita dapatkan satu sisi baru. Sekarang Mira pun boleh nampak bentuk segitiga. Yeah. So daripada segitiga nanti kita convertlah kepada segi 4 tepat. Jadi yang ini masih lagi dalam garisan binaan. Dan pelajar mesti menggunakan alat untuk melukis garisan ni semua. Alat dia apa? Set square. Set square dengan T-square kalau ada lah. Boleh guna. Tapi untuk garisan selari mesti pakai set square. Kemudian, macam tadi juga, balik pada yang segitiga. Kita dapatkan ketinggian, bahagi 2 ketinggian. Okey, untuk dapatkan apa? Tinggi segi 4 tepat. Yang ini kita dah dapat ketinggian. So, dapatlah bentuk segi 4 tepat. Mana dia? Ni. Sini. Ni. Sini. Tapi yang ini belum memenuhi kehendak soalan. Sebab kehendak soalan, dia nak ketinggian 80 mm. Yang ini bukan 80. Jadi, apa kita nak buat? Kita naikkan ketinggian supaya dia akan jadi 80 mm. Macam mana nak buat? Kita naikkan daripada salah satu dia punya sisi dia yang tinggi lah. Yang ini naikkan daripada A. Okey. Naikkan daripada A. Barulah kita ambil ketinggian dia, kita tandakan. Mana ketinggian 80 tadi? Okey, yang ini ketinggian dia 80. Jadi, apa nak buat pula tu? Kalau nak ambil daripada B, boleh, tak ada masalah. Nak ambil daripada garisan tengah, boleh, tak ada masalah. Cuma, metod dia tu nanti akan lari sikit lah. Kaedah macam mana nak buat pembinaan. Semuanya ada kaedah. So, yang ini bila kita dah dapat tinggi, yang ini kita ambil tinggi yang baru. Tinggi yang baru mana? Yang ini 80 ni. Ini tinggi baru. Yang segi 4 ni, saya anggapkan dia adalah yang lama. Okey. Jadi, tinggi baru, dia akan pergi ke tapak lama. Tapak lama mana? B prime. Ni. Kena selarikan pada tinggi lama untuk dapatkan tapak baru. Okey. Sekali lagi macam mana tadi? Baru, lama. Okey. Baru pergi, lama. Selarikan pada lama untuk dapatkan tapak baru. So, ini tapak. Yang ini tadi tinggi. Daripada tapak, kita naikkanlah dia punya sisi yang baru. Jadi, daripada bentuk ni tadi, ini, so dia dah jadi bentuk yang menegak. Ikut ketinggian mengikut soalan, kehendak soalan. Bila dah dapat ni, last sekali kita kena hitamkan dia supaya dia akan jadi garisan objek. Hitamkan. So, pastikanlah pelajar sediakan pensel 2H, 2B untuk membuat garisan ni. Kalau tak sediakan, nanti tak nampak, nanti pemeriksa tak berapa nampak perbezaan di antara garisan objek dengan garisan binaan. Jadi, sukarlah nanti bagi pihak pemeriksa kertas untuk bagi markah. Lebih-lebih lagi sekarang ni,
kalau macam pemeriksa pun dia bukan dapat kertas yang fizikal. Tak boleh nak beza. Kertas semua online sekarang ni. Betul. Pemeriksa pun secara online. Jadi agak sukar bagi pemeriksa. Jangan susahkan pemeriksa untuk kita dapat markah yang senang. Baik. Jadi kena jaga juga. Pemeriksa tu kena jaga juga. Kita mudahkan pemeriksa, insya-Allah pemeriksa akan mudahkan kita mendapat markah. Okey. Saya rasa untuk ada soalan lagi ya? Sebenarnya tak ada kot. Ada soalan? Pelajar? Ada soalan? Semua macam faham tu cikgu, senyum je semua tu. Semua senyum ya. Okey cikgu, jom kita teruskan pula dengan bulatan. Okey. Terima kasih Mira. Jom kita tengok pula apa dia bulatan. Itulah contoh dia bulatan itu. Okey. Kalau ikutnya smiley macam-macam rupa bentuk dia, semuanya asas dia adalah bulat. Jadi bulatnya dalam bulatan, tajuk bulatan ada apa? Okey, kita tengok ada apa. Bulatan asas dia adalah pusat. Jadi lepas tu bulatan tu dia mungkin boleh lukis penuh ataupun sebahagian. Contoh macam yang ini cuma sebahagian. Tapi sebahagian dia tak panggil lah bulatan, dia panggil lengkuk ataupun lengkung. Macam itulah. Jadi dalam lengkuk ni tadi, dalam bulatan ni tadi asas dia kita nak cari pusat. Apa kaedah yang kita nak pakai? So, ada kaedah dia. Apa dia? Kaedah dia pakai 2 perentas. Maksudnya 2 perentas, kita akan potong sepanjang ni ada 2 tempat kita potong. Macam mana? Ni macam ni. Okay, kita potong yang pertama. Kita labelkan dia. 1, 2. Kemudian, apa nak buat? 1, 2 tu kita akan bahagikan. Okay, kita bahagikan garisan 1, 2 tu. Kita panjangkan untuk nanti kita dapat dia punya garisan persilangan. Itu satu. Ini baru satu tempat. Kita potong satu tempat lagi. Okey, ni. Kita tandakan dia sebagai 3 dan 4. Apa yang nak buat? Kita sama macam kita buat 1 dan 2 tadi. Kita bahagikan garisan 3, 4 tu kepada 2 bahagian. So, garisan ini jadi panjang. Kita akan dapat cross point ataupun titik persilangan yang kita tandakan sebagai O. So, O tu adalah pusat. Ini kaedah. So, pelajar kena tahu kaedah, murid-murid kena tahu kaedah untuk mencari pusat. Dengan betul lah. Jangan main teka je. Kadang kebanyakan pelajar ni main teka je. Agak-agak lebih kurang. So, jangan ingat pemeriksa tak tahu. Pemeriksa lagi cekap. Okey. Untuk contoh, kita tengok lukis semula pencontoh. Nama pun pencontoh, kita tak tahu bentuk macam mana kan. Pada rajah 3 dengan menggunakan kaedah geometri. Kedudukan baru CD seperti ditunjukkan. So, tengok dekat sini, kalau ikut, CD sini. Tapi kat sini, CD dia dah bertukar. Dia dah bertukar keadaan. Maksudnya benda tu dia boleh pusingkan, terbalikkan. Jadi, untuk tajuk ini, pelajar kena tahu yang ini tak boleh nak terbalik. Dia mesti rotate. Pusing. Okey, murid-murid kena pusingkan untuk dapatkan jawapan supaya dia jadi bentuk seperti mana kedudukan baru yang dibagi. Okey. Yang ini tengok apa yang ada dibagi, ini separuh bulatan. Separuh bulatan ada kaedah dia. Tapi yang ini tak dibagi apa-apa. Tak dibagi apa-apa, kenyataan lah. Yang ini sebenarnya lengkuk macam mana yang saya tunjukkan sebelum ni tadi. Gunakan 2 perentas nanti untuk dapatkan pusat. Okey, kita selesaikan CD. Sebab CD itu separuh bulatan. Kita cari titik tengah. Terus kita akan dapat dia punya lengkuk untuk separuh bulatan. Lengkung untuk separuh bulatan. Kemudian barulah kita cari titik-titik yang lain. Apa titik yang tak ada? Yang ada CD. AB tak ada. AB tu kita kena pindahkan ukuran. Macam mana nak pindahkan ukuran? Ambil daripada ukuran sebenar. CDA, barulah kita akan pindahkan DA dekat sini. Dapat A. Okey, maksudnya kita ambil daripada DA dan juga CA. Barulah kita dapat ni. Lepas tu untuk garisan B pun sama juga. Daripada yang asal, barulah kita pindahkan, dapat yang baru. Bila dah dapat ni, apa yang tinggal? Lengkung. So, lengkung ni perlu
ada kaedah. Kaedah mana dia tadi? Kita cari dulu ataupun tentukan dulu pusat bagi lengkung tu. Bila dah dapat pusat, kita pindahkan pusat sahaja sebenarnya. Okey, dia dapatkan pusat. Okey, ini pusat dia. So, kita ambil ukuran pusat, pindahkan pusat dia. Bila dah dapat pusat, terus je buat lengkung. Jadi semudah itu saja untuk dapatkan lengkung. Jadi kena fahamlah ada kaedah dia. Ya. Okey. Ada soalan lagi daripada pelajar? Ada soalan? Kawan-kawan saya ada soalan dari Nabil Is. Apa dia Nabil? Cikgu, untuk mencet perentas tu, dia perentas tu letak mana-mana juga ada cara dia nak tahu kedudukan perentas tu. Okey. Terima kasih Nabil. Untuk perentas, ni nama dia perentas ni kan. Okey, seelok-eloknya janganlah kita ambil kecil sangat macam ni aja perentas kan. Kecil sangat tak boleh. Besar sangat zap satu kat sini terus tak boleh. Kita dah set kan kita punya fikiran kita nak buat dua perentas. Kalau boleh ngam-ngam lah cantiklah dua-dua tu. Bagi ya tengah-tengah. Okey, tak ada masalah. Okey, bagaimana Nabil Is terjawab soalan Okey, Boleh, Nabil? harapkan murid-murid pun faham dan jelas. Kita nak berhenti berehat seketika, Cikgu. Okey, Selepas boleh, ini, Mira. Cikgu ingin kongsikan lebih banyak lagi teknik bagaimana untuk menguasai lukisan kejuruteraan dengan tajuk kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu, kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2022 di mana hari ini kita belajar mata pelajaran lukisan kejuruteraan untuk murid-murid tingkatan 4. Dan untuk segmen kali ini, subtopik atau subtajuknya ialah elips dan parabola. Apa pula tu? Ayuh kita tanyakan cikgu kita tentang tajuk ini. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Mira. Untuk subtopik seterusnya adalah elips dan parabola. Elips, mana dia? Ini untuk siaran TV, dapatkan siaran TV, kebanyakan macam mana bentuk dia, yang tu yang Macam satellite lah cikgu. macam satellite lah, banyak digunakan. Itu bentuk dia. Dan bentuk parabola nak senang bayangkan bola rugby. Tapi bentuk-bentuk ni ada kaedah macam mana nak lukis. Okey, ini kaedah dia. Macam mana nak bina elips bila diberi dua paksi. Pelajar kena tahu ada dua paksi, iaitu paksi minor dan juga paksi major. Paksi minor yang rendah sikit, yang pendek lah. Major yang panjang. Dua paksi tu. Apa nak buat? Kita nak buat dia mesti menggunakan kaedah dua bulatan sepusat. Okey, kemudian kenal pasti paksi major, paksi minor, kemudian menentukan titik untuk jadikan bentuk elips tadi. Okey, mana dia bulatan sepusat? Ni dia. Bulatan ni ikut pada paksi. Yang ini paksi major besar ni je. So ini ini paksi major yang besar. Paksi minor yang kecil. Bila dah buat dua bulatan sepusat, kita nak tentukan titik. Nak tentukan titik ni kita gunakan 30 darjah dan 60 darjah. Okey, macam mana bentuk dia? Ni. 30 darjah dan 60 darjah. Kita bahagikan kepada jadinya 12 bahagian lah. Satu bulatan tu. Kalau 360. Jadi daripada pembahagian inilah yang akan menentukan titik untuk membentuk lengkung. Mana dia? Macam ni pula kaedah dia. Kita ambil daripada paksi major, paksi minor. Paksi major, paksi minor. Semua tu kita ambil untuk menentukan titik. Okey, semualah yang kita kena buat. Okey. Sehinggalah habis dekat sini. Barulah kita boleh sambungkan titik tersebut untuk membentuk elips. Okey, yang ini dipanggil elips. Okey, seterusnya ini elips. Ada kaedah pula untuk membina parabola.
Yang ini diberi segi 4 tepat. PQ paksi simetri parabola. P ialah mercu. Ada gunanya bila dikatakan diberi P ni adalah mercu. Ada guna dia. Okey, kita nak tengok apa gunanya P tu. So, kaedah nak bina parabola, kita kena bahagikan dia punya sisi-sisi dia ni kepada 4 bahagian. Sisi mana? Okey, tengok. Ini sisi yang pertama kita nak bahagi daripada P. Okey, ambil sini 4 bahagian. So, kemudian ambil sisi sini pula, kita bahagikan kepada 4 bahagian juga. Macam tu. Dan inilah dia P, mercu. Kita pancarkan daripada P ni ke garisan yang kita dah bagi 4 untuk sisi ni tadi. Okey, guna dia untuk apa? Okey, nanti kita akan turunkan pula daripada sisi sini untuk dapatkan titik persilangan. Okey, yang pertama, silang dengan yang pertama dekat sini. Yang kedua, dia akan bersilang dengan garisan kedua ke titik P tu. 3. Okey, akhirnya berapa poin kita dapat ni sebenarnya? Ni 1, 2, 3, 4, 5. 5 poin. 5 titik nak menentukan garisan lengkung. Kalau sebelah tu senang kalau kita dah cari sebelah, yang sebelah lagi kita boleh pindah je. Ini kita dah cari ni semua dah cari. So kita pindahkan je ke sebelah yang satu lagi tu. Macam ni pun tak payah nak buat ni pun tak apa. Ambil jarak ni pindah pun boleh. Mana-mana kaedah yang senang bagi pelajar lah. Yang ni terus dia ambil daripada sini. Ni. Kemudian buat garisan yang sama. Metod dia tu, kaedah dia masih lagi sama. Dapatkan titik-titik, barulah kita buat garisan. Jadi, itulah rupa bentuk parabola. Tak sama tadi macam bentuk elips. Parabola ni macam separuh je lah. Okay, separuh je. Elips tu, dia akan jadi satu macam bulatan penuh. Okey. Ini contoh soalan. Okey, contoh soalan. Rajam 4 menunjukkan satu plat pencontoh lukis saiz penuh plat pencontoh tersebut. Okey. Jadi maksudnya bila dalam soalan dia cuma bagi numbering ni kat sini, tapi ukuran ni bukan ukuran sebenar. Pelajar kena buat ikut ukuran yang telah diberi kat sini. Okey, tengok dulu kalau katakan elips, dia ada paksi major, paksi minor. So, gunakan paksi major, paksi minor. Kena kenal pasti dulu mana paksi major, mana paksi minor. Jadi, kita boleh mula. Nak mula tu dekat mana-mana boleh mula. Kita sama ada nak buat elips dulu ke, ataupun kita nak buat parabola dahulu ke, tak kisah. Boleh. Okey, contoh yang ni, nak mudah. Kita tengok, diselesaikan dulu elips. Okey, ambil ukuran. Ukuran mana? AC. AC yang ni, tapi ada lagi AE ni kan. Okey. Lepas tu, dapatkan dia punya titik tengah dia. O. Okey. Panjangkan O tu. Kemudian, barulah kita tentukan dia punya paksi major, minor. Biasanya, memang saya suruh pelajar, terus bila dapat paksi major tu, kena bahagi 2. Okey. Yang ni kena bahagi 2. So, yang ni akan dapat 40. Yang ini akan jadi 30. Kenapa? Yang itulah yang kita nak buat bulatan ni tadi. Yang bulatan kaedah 2, bulatan sepusat tu. Okey, ini. Ini 30. Yang ini 40. Kaedah dia. Sebab kita dah bahagikan terus. Kita ambil cuma setengah saja. Kalau ikut ni adalah, kalau bulatan dalam bulatan itu dipanggil sebagai dia punya diameter. Yang ini kita nak ambil jari dia saja. Kaedah seterusnya, kita bahagi 30, 60 dan kita dapatkan titik persilangan dia. Okey. Bolehlah kita buat garisan elips. Lepas tu yang garisan ni senang sangatlah. Jangan tak sambung, jangan tak dihitamkan je. Untuk parabola, ini parabola, tapi kita akan buat setengah-setengah sebenarnya untuk parabola tu. Kita tak buat penuh terus.
kita buat setengah-setengah. Apa kaedah dia tadi? Kaedah dia, kita kena bahagikan setiap sisi itu kepada 4 bahagian. Okey, dapatkan dulu bentuk dia. Macam mana? Ni. Kemudian kita bahagikan sisi dia kepada 4 bahagian. Kemudian kita nak dapatkan garisan pancaran dia dulu. Okey, ini garisan pancaran belum. Kita bagikan sisi yang kedua pula kepada 4 bahagian. Barulah kita dapatkan garisan pancaran. Yang ini semua dipanggil sebagai garisan pancaran. Yang ini tadi dipanggil sebagai mercu. Okey, kena tahu. Jangan salah ambil titik mercu. Bila salah ambil titik mercu, kebanyakan yang itulah yang pelajar buat silap bila menjawab. Markah akan ditolak banyak. Jadi sayanglah. Benda tu kaedah dah ada buat tapi titik salah. Tak dapatlah markah. Jadi, tentukan titik. Mana tadi? Okey, 5 tadi kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Sama juga. Bila dah dapat sebelah lagi tu kita boleh pindahkan saja. Okey, pindahkan saja ukuran. Kemudian kita buat garisan apa? Garisan pancaran. Lepas tu barulah kita dapatkan dia punya titik untuk garisan parabola. Okey, buatkan yang di bawah dulu baru buat yang atas. Ataupun buat yang atas dulu baru dapat yang bawah. Boleh, tak ada masalah. Baik, itu dia penjelasan yang cukup jelas daripada cikgu tentang elips dan parabola. Tetapi kita nak berhenti berehat seketika, cikgu. Boleh, kita akan Mira, sambung tak ada lagi selepas masalah. ini. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Ya, teruskan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2022. Di dalam studio juga kita ada murid-murid di dalam talian di manakah Raihan, Nabil Is, Syafiq dan juga Adam. Baiklah, macam mana semua? Masih okey? Okey, semangat. Ini yang kita mahukan, semangat ini. Baik, cikgu. Ayuh kita sambung dengan tajuk yang seterusnya, subtopik ketenjenan. Apa pula tu, cikgu? Okey, terima kasih Mira. Kita tengok tajuk subtopik seterusnya, ketenjenan. Apa dia ketenjenan? Okey. Tangen ni kalau ikut dia sebenarnya adalah touch point. Okey, kalau tengok pada kartun tu, okey, touch point maksudnya bulat dengan ada satu garisan. Dia cuma touch. Sentuh, dia tak memotong. Okey, kita tengok nanti seterusnya yang ini. Satu garisan kita nak lukis. Satu garisan yang bertangen kepada dua bulatan secara luar. Ada kaedah, ada istilah yang pelajar perlu faham. Yang ini apa dia? Bertangen secara luar. So dalam tajuk tangen ni, yang penting adalah pusat. Pelajar kena fokus. Okey, pusat. Apa kita nak buat pusat tu? Pertamanya kita sambungkan pusat bulatan A dengan bulatan B. Yang tu pusat dia kita sambung. Kemudian kita bahagi dua pusat tu. Okey. Untuk dapatkan apa? Untuk dapatkan titik tengah untuk kita bina separuh bulatan. Apa gunanya separuh bulatan? Nanti kita tengok. Okey, kita dah bina separuh bulatan. Jadi, bila dah dapat tu, kita dapatkan pula titik X tu. Macam mana kita dapat titik X? Tengok tu. J40 tolak J25. Mana J40? Ini bulatan besar. J25, bulatan kecil ni. So, jumlah dia dekat situ 15. So, yang ini ambil 15 daripada pusat yang bulatan dia besar. So, macam saya suka murid-murid fokuskan kepada bulatan yang besar. Sebab apa? Ini yang penting ni. X ni. Untuk apa? Untuk kita dapatkan di mana berlakunya titik tangen. Daripada X inilah kita punya panduan dia. Kita gerakkan ataupun kita lukiskan satu garisan daripada pusat A tu melalui X, baru memotong bulatan. So, yang tu T. T itu maksudnya tangen lah.
Kemudian selarikan je. Dah dapat sini, yang ni selarikan saja. Nak selari, mesti guna alat. Okey, tak boleh nak pakai pembaris biasa-biasa macam tu je. Guna alat. Ada alat, ada pembaris yang khas, pelajar dah ada untuk melukis garisan tu. So, bila kita dah dapat garisan tangent, so, yang inilah sebenarnya titik di mana kita nak membuat garisan. Bila kita buat, okey, tengok. Kita buat garisan daripada melalui titik T1 dan T. So, dia tak akan memotong bulatan. So, yang ni namanya tangent secara luar. Ada juga garisan yang dipanggil sebagai tangent secara dalam. Macam mana? Okey, tengok. Macam mana pula menggunakan kaedah kita nak gunakan mencari garisan ataupun membina garisan bertangent yang menyentuh secara dalam. Sama tengok metod tadi. Kena mastermind kan kaedah. Okey. Pertamanya pusat tadi. Sama je macam yang pertama tadi. Pusat ke pusat. Kemudian bahagi dua. Jarak di antara pusat A, pusat B. Okey, dapatkan pusat. Yang itu O untuk membuat separuh bulatan. Kemudian, bila dah dapat separuh bulatan, yang tadi kita tolak. 40 tolak 25. Yang ini, kita akan campur pula. 35 campur pula 25. Mana kita nak tanda? Yang itu yang sikit ni kita panggil sebagai arc. ARC. Okey. X. So, apa dia? Dia 35 campur 25. Lepas tu kita gariskanlah daripada pusat ke titik ni. So, dapat T. Yang ini garisan ni mesti selari dengan garisan ni. Mesti selari. Gunakan kaedah untuk buat garisan selari saja. So, kita dah dapat titik tangent pada bulatan B dan titik tangent pada bulatan A. Garis je. Bila dah dapat tu, yakinlah apa yang kamu buat dan garis. Mesti dia tak akan memotong bulatan. Dia hanya menyentuh. Jadi tangent tu adalah titik yang menyentuh. Okey, bukan titik yang memotong. Ini garisan. Ada lagi kaedah yang kita nak bina lengkung. Okey, kita tengok. Sama juga macam tadi. Macam garisan, dia ada istilah yang digunakan menyentuh sebelah luar. Yang tadi ada juga menyentuh sebelah luar. So, ada dua, J25, J15. So, menyentuh secara luar. Maksudnya, kita akan bayangkan nanti satu bulatan tu, dia akan menyentuh di sini. Contohlah, okay? Ataupun kat bawah ni boleh. Itu menyentuh luar. Maksudnya bulatan yang ketiga tu, dia akan berada di luar daripada dua bulatan ni. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, tengok kaedah dia. Dan mahirkan kaedah dia. Okey. J15. Okey, yang ni tadi J15 dia akan tengok berapa dia nak jari 25. So, 15 campur 25. So, 25 ni maksudnya ini adalah jari yang ketiga. Walaupun di sini sama, 25. Okey. Yang ini, satu lagi ni adalah J25 sebenarnya. Ini J25 campur, ni 25 ya. 25 campur J25. 25 ni akan campur 25 ni. Barulah kita akan dapat pusat. Bila dah dapat pusat ni, kita tengok. Pusat tu, fokuskan pada pusat tu penting. Pusat ke pusat digariskan. Pusat ke pusat digariskan. Ada gunanya garisan ni. Yang ni dipanggil sebagai garisan normal dia. So, untuk menentukan titik tangent di mana berlakunya tangent. Sebab tu sini T, di sini T1. So, ini adalah dua titik tangent. Jadi, kita ambil daripada pusat, akan ambil lah jarak 25 tadi, mesti melalui T dan T1. Kita lukis. Kalau nak lukis penuh, itulah dia. Jadi maksudnya bulatan yang ketiga tu
akan menyentuh di luar ataupun dia akan berada di luar daripada dua bulatan yang ada ni. Okey, itu bulatan yang menyentuh secara luar. Bagaimana pula kaedah untuk menyentuh secara dalam? Okey, ada kaedah dia. Kita tengok seterusnya macam mana kaedah nak membina bulatan yang menyentuh secara dalam. Macam mana nak bayangkan dia secara dalam? Kita nak lukis satu bulatan. Bulatan yang ketiga lah, sebab ini bulatan ni dah ada dua. Jadi menyentuh secara dalam maksudnya bila kita lukis satu bulatan yang ketiga tu, dua bulatan ni akan berada dalam bulatan yang ketiga. Maksudnya dia akan jadi lebih besar lah saiz dia atau jejari dia lebih besar. Sebab tu dekat sini kalau dia tengok kat sini, dia bagi jejari dia 75 mm. Jadi macam mana kita nak buat? Kita nak tentukan dekat mana dia punya titik tangent dia. Okey, titik tangent dia. So kita nak tentukan titik tangent, kita akan ambil dia punya jejari ni 75. 75, so dia akan ditolakkan dengan J20. Okey. 75 tolak 20. Kemudian satu lagi 75 tolak 15. Untuk dapatkan apa? Untuk dapatkan pusat. Ni. Dapatkan pusat bagi bulatan yang ketiga kita nak bina. Jadi selepas tu bila dah dapat pusat, kena ambil pusat terpenting. Saya kata pusat terpenting. Pusat ke pusat mesti garis panjangkan supaya dia akan menyentuh menyentuh bulatan. Jadi kita tentukan dia punya titik tangent. Pusat ke pusat panjangkan menyentuh titik menyentuh bulatan. So itu titik tangent yang kedua. Kemudian bila dah dapat titik tangent, kita ambillah balik tadi 75. So jarak 75 tu adalah daripada sini ke sini. Samalah. Ni ke sini pun sama 75. Bolehlah kita buat bulatan ataupun lengkung. Okey. Jadi kalau katakan saya sambung, yang ini besarlah bulatan dia. So jadi besar. Okey, tak cantiklah bulatan tu. Tapi nampaklah tu nak bayangkan bulatan ketiga tu akan dia makan dua bulatan ni. So dua bulatan ni akan berada di dalam bulatan yang ketiga. Okey. Sebab tu nama dia sebelah dalam. Jadi istilah ni pelajar kena cukup mahir. Okey. Macam mana pula bentuk soalan dia? Okey, kita tengok bentuk soalan. Ini contoh soalan yang biasa. Tapi ini soalan yang mudah lah. Okey. Mana nampak ni dekat sini? Titik A, B, C, D adalah titik tangent. A, B dan C, D adalah garisan tangent. Lukiskan mengikut skala saiz penuh. Cuma sini dia tak nyatakanlah garisan tangent tu menyentuh secara dalam atau menyentuh secara luar, dia tak nyatakan. So kena fahamkan sendiri ya. Pelajar kena mahirkan sendiri. Kalau tengok dekat sini, okey, garisan AB ni dia kata ABCD kan. AB garisan tangent. So ini tangent ni menyentuh apa? Dalam keluar. Tadi kita dah tengok. So yang ini akan menyentuh, ini garisan tangent yang menyentuh secara luar. CD ini yang menyentuh secara dalam. Okey. Ini luar tadi. Apa yang kita kena buat dulu? Kita cari pusat untuk buat bulatan dulu. R20 dengan R35. Okey, tengok R20. Kemudian kita tentukan pula pusat untuk R35. Berapa panjang dia? Panjang dia yang kat bawah ni dia bagi 90. Panjangkan sebanyak 90. Okey. Lepas tu jarak 10 lah turun ini kan. Ini jarak 10 baru dapat pusat. Ini asas. Okey, bulatan. Lepas tu barulah kita akan buat garisan tangent tadi. Kalau di dalam, okey, metod dia tadi pusat ke pusat.
gariskan, bagi 2, buat separuh bulatan. Tapi yang ni akan jadi bulatan penuh lah. Sebab yang atas ni bertangen di luar. Yang ini bertangen di dalam. So, dia akan jadi bulatan penuh lah. Okey. Kaedah dia. Pusat ke pusat. Kemudian, kita bahagi 2. Pusat A, pusat B tu. Itu akan jadi pusat untuk kita bina separuh bulatan. Yang ni dibina separuh bulatan. Nak tengok dulu macam mana yang di luar tu. Garisan yang bertangen di luar. Bila dah dapat, kita fokus pada bulatan yang besar. Ni kita fokus. Untuk apa? Untuk kita bina bulatan yang mana kita akan tolak 35 tolak 20. So kita tolak, kita buat sedikit tanda up. Ini berapa? X ni, jarak ni adalah 15. Okey, ini 15. Lepas tu untuk apa? X tu untuk dapatkan titik B dan juga titik A. Itu titik tangent. Barulah kita boleh garis. Yang ni dulu kita garis. Yang ni kita boleh hitamkan. Sebab kita tak tahu lagi dekat mana CD. Sebab dia kosong kat sini. So kita kena tentukan sendiri di mana titik CD. Okay, next. Kita buat garisan yang bertangen di dalam. Secara dalam. Sama juga tadi, dia dah bahagi dah semua. Dah dah cari titik tengah O. Kemudian dia buat je, sambung lagi lah. Separuh bulatan di bawah pula. Yang ni tadi, kita tolak. So, dapatkan Y, kita akan campur. Ni, 35 campur dengan R20. So, yang ini akan jadi 55 lah Y ni. Okey, ini akan jadi 55. J55. Kalau X ini tadi akan jadi J15. Bila dah dapat, ni garisan normal yang kita nak dapat ni untuk menentukan titik C. Garisan ni kita selarikan saja pada pusat, dapatkan titik D. So, ini yang penting. Kena tunjuk kaedah-kaedah dia ni, barulah buat garisan. Nampak? Dah selesai. Inilah garisan yang kita nak buat. Kemudian kita lengkapkanlah bulatan yang ada tu. Okey, sampai mana? Kalau tengoklah A ke D. So buatlah dia buat sini dulu. B ke C. Yang kecil ni dia tak buat yang besar. Selepas tu A ke D. So yang ni tinggal sikit. Okey. So itulah kaedah dia. Bagaimana kita nak menyelesaikan soalan tangent. Baik, terima kasih Cikgu atas perkongsian yang telah diberikan tentang ketangenan. Kita ingin berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana, hanya di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2022 di mana hari ini kita belajar satu mata pelajaran yang sangat menyeronokkan iaitu lukisan kejuruteraan. Dan untuk segmen ini, cikgu dah terangkan macam mana cara untuk menjawab soalan, tekniknya bagaimana. Segmen ini apa pula perkongsian daripada cikgu ataupun segmen ini kita nak soal murid-murid kita, cikgu. Kita nak uji. Ya, dia orang ni faham. Main angguk je kan. Kita nak tengok kefahaman pelajar, kita nak uji pada segmen ini. Okey, kita tengok. Ini contoh soalan. Ini soalan belum pernah keluar dalam SPM lagi. Kok tahun ni keluar, Wallahualam lah kan. Tak ada sebab saya pun bukan pengupas soalan pun. Baik. Jadi soalan. Okey. So, kita nak gunakan kaedah macam mana nak menyelesaikan soalan ni. Ini soalan tangent. So, digabunglah tadi ada garisan, ada bulatan. Okey, ada parabola, dalam ni semua ada. Okay, tengok dekat sini. Kena baca, pelajar kena baca betul-betul dia punya soalan. Separuh parabola. Mana dia? AF. So ini adalah separuh parabola. So bila dapat soalan tu, pelajar boleh conteng pun tak apa, tak ada masalah. Untuk
ingat. Ya. Akan ingat kan gelengkung je apa benda semua kan. Kat sini ada apa? Suku elips. Jadi dah gabungkan benda tadi yang kita dah belajar tadi kepada satu bentuk soalan. Okey, kita cuba tanya pelajar. Siapakah yang faham untuk bagaimana kita nak start? Bagaimana kita nak mulakan? Selain daripada kita mulakan dengan bismillah lah. Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah soalan tangent ni? Okey, siapa nak cuba? Pelajar. Okey, murid mana yang ingin mencuba? Step pertama. Angkat tangan. Siapa nak cuba? Cepat. Ring. Tengok semangat. Okey. Dengan Syafi sama. Yang mana satu cikgu? Bagi Syafi lah. Silakan Syafi. Mulakan dengan Syafi. Mula-mula kena buat bulatan jejari 25. Okey, terima kasih Syafi. Okey, bulatan 25. Okey, tengok yang inilah yang ditunjuk Syafi maksudkan, yang ni bulatan 25 ni. Jadi, memang kaedah dia kita gunakan kalau dapatlah sebaiknya yang garisan tegak ni 60, 90. Yang ni kita dapatkan dulu. Okey, untuk memudahkan kita lah. Okey. J25. Okey, kita buat inilah J25 kita. Kita dah buat. Selepas tu kita dapatkan 70. Ini garisan 70. Kemudian 60. Yang 60 ni adalah titik A. Okey, next. Apa nak buat? Okey, next. Siapa nak cuba? Okey. Siapa nak cuba? Seterusnya, Okey. ring. Adam. Dari titik tengah jejari 25, kita gariskan ke A. Okey, yang ini garisan tangent yang menyentuh secara luar. Tapi ini dah luar daripada satu titik. So, kaedah dia, kita buat ni garisan. Kita bahagi dua, kemudian kita buat separuh bulatan. Jadi terus kita dapat titik B. Titik B ni adalah titik tangent. Okey, seterusnya selesai satu bab dekat sini. Cuma ni kita belum selesaikanlah. Okey, parabola. Ada dapat A, kita buat parabola. Okey, method dia parabola. Apa dia method dia? Siapa nak cuba parabola? Cepat, method je. Apa method kita nak pakai? Okey, Muhammad Raihan. Okey, Raihan. Mula-mula kita kena cari jarak dia. Lepas tu setiap sisi kita kena bahagi pada 4 bahagian. Okey, terima kasih Raihan. Okey. Dah faham lah tu tadi apa yang dia ajar tadi. Okey, kita kena tentukan dia punya panjang paksi dia tadi lah. Okey. Kemudian kita bahagi 4. Setiap paksi ni tadi bagi 4. Kemudian kita bahagi lagi, terus dia buat dekat sini dia dah nyatakan F ialah mercu. Ni penting ni. F adalah mercu. So, inilah garisan titik di mana kita nak buat garisan pancaran dia. Kemudian bahagi pula satu sisi lagi kepada 4 bahagian juga. Okey, barulah kita dapat titik persilangan dia untuk menentukan garisan parabola yang kita nak buat. Okey, tu dia. Ada 5 titik. Barulah kita sambungkan garisan tu. Jadilah dia separuh parabola. Yang contoh tadi kita buat parabola penuh. Okey, next. Elips. Siapa lagi yang belum keluar suara tu? Kita tengok elips. Apa kaedah elips? Okey. Nabil. Silakan Nabil. Nabil is. Untuk dapatkan garisan F ke Q, gunakan paksi meja. Okey, paksi meja dia kalau kat sini 120. Terus kita bagi 2, so dia akan dapat 60. Paksi minor terus kita bagi 2, akan dapat 40. Jadi yang ni kita daripada F, kita tandakan ni sebanyak 60. Okey, kemudian kita namakan dia sebagai sama lah kat sini lah, Q. Okey, itulah Q. Daripada Q kita turunkan, okey, yang ni turun sebanyak berapa? Sebanyak 40. Okey, banyak 40. So kita dapatlah titik E dekat sini lah. Kaedah dia, kita bina sukuan elip 2 bulatan sepusat. Bila dah dapat 2 bulatan sepusat, kita bahagikan pula 30, 60. Maksud 30 tu adalah 30 darjah, 60 darjah. Pelajar
dah faham lah tu kalau sebut 30-60 tu. Okey, ni dia. Ni sudut 30-60 ni. Untuk dapat apa? Untuk dapatkan dia punya titik untuk membentuk sukuan elips tu. Okey. Apa macam mana kita nak buat ni? Dia punya titik ni. Kita fokuskan pada bulatan minor dia. So kalau bulatan minor, yang ini bentuk dia macam mana? Bentuk dia akan jadi melintang macam itulah. Satu lagi bentuk dia akan jadi bentuk menegak gitu. Kalau bentuk yang melintang, maksudnya pada pada bulatan minor ni dia akan jadi melintang juga. Macam ni. Ini melintang. So pada paksi major dia akan jadi menegak. Dia ikut bentuk macam mana. Sama ada bentuk tu bentuk melintang ataupun bentuk menegak. Okey. So, dia dah dapat. Inilah dia titik dia. 1, 2, 3, 4. 4 je titik. So, sambung. Oh, sorry, bukan sini. Pada E. Dan untuk J20. Ni. Ambil je daripada E, J20. Jarak dia untuk buat bulatan. Tapi kita tak tahu lagi dekat mana sampai mana kan. Barulah kita nak cari J50. J50 tu adalah bulatan yang menyentuh secara luar kepada J25 dan J20. So macam mana kita nak buat? Okey, kita kena tambahkan nilai, dapatkan pusat, sambungkan dia punya pusat ke pusat. Okey, tentukan titik C dan D, barulah kita buat lengkung. And then barulah kita completekan bulatan. Yang bulatan tu kita buat awal, last kali baru kita completekan dia. Selesai. Macam tu je. Markah dia besar. Ya. Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu Jamhuri atas perkongsian yang luar biasa pada hari ini. Diharapkan ilmu yang cikgu telah kongsikan memberi manfaat kepada semua murid-murid yang sedang menonton. Ada rezeki, kita jumpa lagi. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.